Jadi ini adalah petua kosinus. Okay, so sekali lagi di sini dia guna ingatkan topik kita hari ini masih dia buat topik yang ke-9 iaitu penyelesaian segitiga. Okay, penyelesaian segitiga. Dan apa yang dimaksudkan oleh selesaikan segitiga adalah mencari semua ukuran yang berada dalam sebuah segitiga. Ya. Jadi bila katakan segitiga ni, okay, saya lukiskan secara kasar dulu segitiga. Okay. Apa ukurannya? Dia ada sudut A, B, C. Dia ada 3 sudut dan dia ada 3 sisi. Okay. 3 sisi dan juga dia ada luas. Jadi kalau kita tengok sini apa yang kita nak usahakan dalam topik ini penyelesaian segitiga adalah 7 perkara mesti lengkap dalam segitiga. Barulah namanya selesailah segitiga kita. 7 perkara itu apa? 3 sisi, 3 sudut, 1 luas. 331 331. 3S, okay. 3S also sisi yang pertama, 3C, 3SU, okay, 1L. 3 ini lengkap. Okay. Tapi apa-apa pun satu segitiga, kalau nak suruh kita selesaikan sebelum masuk kosinus, konsep umum sekali cikgu nak anda faham. Sebelum kita nak disuruh cari 331 ni, tak mungkinlah sebuah segitiga ni bila dia lukis, dia langsung tak bagi apa-apa ukuran. Tambah sebarang maklumat, macam mana nak mula cari. Ya, maksudnya kalau segitiga tambah sebarang ukuran, tak ada orang mampu cari itu. Sebab kita tak tahu segitiga itu, yang pertama, besar mana dia sebenarnya. Dia kata, tolong lukiskan segitiga dan selesaikannya. Orang mesti tanya soalan pertama, berapa besar kamu nak saya lukis? Bila katakan berapa besar dan bukaan sudutnya berapa besar pula untuk 3 sisi itu, mesti at least bagi saya beberapa maklumat. Jadi dalam topik ini, walaupun dikatakan 331, iaitu 7 perkara perlu kamu cari, dia tak akan suruh kamu cari ke-7-7-nya tambah sebarang maklumat. Jadi dalam 7 perkara yang kita nak cari, dia akan bagi kamu sekurang-kurangnya 3 maklumat terlebih dahulu. 3 maklumat. Nur Hazwan kita sudah masuk. Sama bagi Nur Hazwan ni. Jadi daripada 7 perkara, 3 perkara memang wajib kena beri. Kalau tak ada 3, dia hanya 2, dia bagi 1. Untuk topik ini, tak boleh tak dapat nak cari. Ya, jadi kalau dia bagi saya 3 sudah, ada masalah cabaran kita, sudah kurang 3 je, tinggal berapa nak cari? 7 tolak 3, tinggal 4 lagi nak cari. Jadi kalau 4 itu kamu boleh cari, selesailah masalah kita. Lengkaplah topik ini. Okey, so. Jadi soalnya sekarang bila kita sudah fahamkan secara umum 3 perkara diberi. Yang jadi perbezaannya di sini adalah macam mana 3 perkara ini diberikan. Apakah maklumat yang akan dia berikan dalam 3 perkara ini? Jadi 3 perkara yang dia berikan ini akan menentukan kaedah mana kita gunakan. Jadi pada minggu yang lepas, minggu ini juga hari tempoh hari, cikgu dah ajar kamu pada hari Selasa, kita sudah belajar petua sinus. Petua sinus ini apa orang kata ni bila kita gunakan petua sinus, dan hari ini kita akan gunakan cara kedua, iaitu petua kosinus. Ya, Justin, kamu pergi mana, Justin? Cikgu nampak kamu background tu cerah tu. Kamu melancong jadi petua sinus dengan petua kosinus adalah 2 maklumat, 2 perkara yang akan membantu kita mendapatkan 3S dengan 3C dengan 3SU dengan lengkap. Okey. So, bila kita gunakan 3S
ataupun apa maksud cikgu, bila nak gunakan petua sinus? Apabila maklumat yang diberikan tu ada dua sudut dan satu sisi. Okey, ingat tu kalau kamu nampak segitiga yang dilukiskan itu ada dua sudut, satu sisi, okey, atau dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Okey. Kalau kamu nampak keadaan macam ini, otak terus fikirkan dengan petua sinus. Okay. Ini yang diterangkan oleh buku teks. Yang cikgu punya cara terang merangkumi kedua-duanya, iaitu kamu nampak pasangan lengkap. Kalau kamu nampak ada satu pasangan lengkap dalam 3 maklumat yang diberikan, dan kamu akan gunakan petua sinus. Petua sinus, sorry. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar bila nak gunakan petua kosinus. Itu keadaan yang kedua. Keadaan kedua. Jadi dua-dua syarat kena faham. Bila ujian nanti kamu tak tahu soalan ini dia nak suruh kamu guna petua mana. You kena tengok syarat yang cikgu terangkan ini. Baru kamu tahu soalan A ini nak mula dengan sinus kan nak mula dengan kosinus. Kedua-dua biasanya akan diguna pakai dalam satu soalan. Tapi mana satu yang kena mula dulu? Kalau tak boleh mula, dia tak dapat nak proceed. Dia tak dapat nak jawab soalan-soalan seterusnya. Jadi the first step is you must know based on the information given, okay, which petua kena guna pakai dulu. Jadi ini syarat pertama kena faham. Okay. Untuk gunakan petua kosinus ini, yang kita nak pelajari hari ini, so sekarang cikgu akan masuk ke petua kosinus. Sama juga dalam petua kosinus, dia tetap akan bagi kamu 3 maklumat. Kalau kita tengok ni, tengok dia ada sisi A, dia ada sisi B, dia ada sudut C. 3. Ataupun jadi kan yang pertama ini kita nampak apa? Kita nampak 2 sisi. Saya tulis ni. Kita nampak 2 sisi, satu sudut. Satu sudut. Kamu nampak dari bila cikgu sebut petua sinus, dia juga ada syarat 2 sisi, satu sudut. Tapi untuk sinus tadi, sudut itu adalah sudut bukan kandung. Tapi untuk kosinus ini, 2 sisi, satu sudut. Sudut ini adalah sudut kandung. Jadi sekali lagi cikgu nak kamu tengok betul-betul apa maksud sudut kandung. Kena faham konsep sudut kandung, sangat penting. Sudut kandung kalau faham, kamu boleh mengelakkan diri kamu daripada salah pilih rumus dan juga membantu kamu menjawab bahagian luas nanti. Luas juga melibatkan sudut kandung. Okey, jadi kena faham sudut kandung. Kalau tak faham mesti tanya, mesti tanya. Okay. Jadi 2 sisi, satu sudut kandung, 3 maklumat. Ataupun kedua syarat yang kedua boleh menggunakan petua kosinus adalah semuanya sisi. Ketiga-tiga maklumat itu adalah 3 sisi. Tiada sudut pun, satu sudut pun tak ada. Bila tak ada satu sudut, 3-tiganya adalah sisi, kita akan gunakan petua kosinus. Okay. Ini sisi R, ini sisi P, ini sisi Q. Kamu tak nampak pun satu sudut dalam sini diberikan nilai. Dalam keadaan macam ini juga kita gunakan petua kosinus. Kenapa tak boleh gunakan petua sinus untuk kes kedua ni? Tak ada pasangan lengkap. You don't see a complete pasangan bagi apa? Lupa lagi tu. Okay. Nah, contohnya ini. Kalau ini 12 sudut sini tak diberikan. Kalau dia bagi ini 30. 30 dengan 12. Itu maksudnya ada pasangan lengkap. Kalau ada pasangan lengkap, jangan guna kosinus. Guna sinus.
Kenapa pula cikgu? Saya ada 3 sisi, saya ada pasangan lengkap. Kenapa nak pilih sinus, tak pilih kosinus? Nak pilih kosinus boleh tak? Boleh. Tapi kenapa nak pilih sinus juga? Sebab dia lebih ringkas. Mana tahu dia lebih ringkas? Cuba kamu tengok rumusnya di bawah sini. Okey. Rumus ini kalau kamu tengok panjang lebar kan, berbanding dengan sinus punya A bahagi sin A sama dengan B bahagi sin B. Sebenarnya rumusnya macam tu aja. Yang satu lagi kat belakang tu itu optional kalau dia terpulang kepada sudut dengan sisi mana ya kamu libatkan. Ya, tapi yang sebenarnya dia hanya melibatkan 4 perkara macam ni, 4 nilai saja. A B AB, sudut AB, sisi AB. Berbanding dengan ini juga, dia lebih kurang juga sama. Dia hanya melibatkan dua sisi ni, B sisi B sisi C, sisi B sisi C, sudut A. Dia ada 2 sisi 1 sudut. Okay? Jadi dan rumusnya lebih panjang perlu kamu hafal. Tak hafal pun tak apa, exam diberikan rumus. Ya. Jadi secara amnya belum lagi juga nak terangkan rumus saja, jangan risau. Jadi di sini secara amnya kita sudah tahu. Bila nak gunakan petua kosinus? Bila 2 sisi 1 sudut kandung atau 3 sisi, kita akan gunakan petua kosinus. Okey. Tapi kalau ada pasangan lengkap, jangan fikir panjang. Itu adalah sinus. Okay. So, sekarang kita tengok apakah rumus dia. Ya. Nah, ini rumus dia. Jadi nak fahamkan rumus ini, perkara pertama yang saya ingatkan hari itu, kamu kena tahu apakah tata cara melabel sebuah segitiga dalam topik ini. Dia tak sama, dengan topik, lebih kurang sama lah, tapi dia ada satu cara yang lebih spesifik, yaitu sisi-sisi di opposite kepada sudut. Contohnya ini sudut A, sisi opositnya di seberang sana. Cara nak label sisi di seberang itu, yaitu dia mesti label dengan A. Dia ikut sudut di oppositnya itu. Kalau ini B, di seberang itu B. Okay. Tata cara label ini kena faham dulu, barulah kamu boleh pergi ke rumus. Kalau tidak rumus ni rujuk ke mana, kita pun tak faham. Ya, okey. Now, macam mana nak fahamkan rumus ni? Senang saja. Kenapa ada 3? Tak bayar kamu hafal 3 pun sebenarnya. Kamu hafal 1. Hafalkan 1 dah cukup dah. Yang 2, 3 tu dia sebenarnya ulang balik. Ulang balik ikut keadaan. Ya, jadi saya terangkan yang pertama, harap kamu faham dulu yang pertama. Okay. Yang pertama ni dia kata, kalau soalan ini dia beri maklumat tentang sisi B, contohnya ini sama dengan 10, sisi C sama dengan 12, dan sudut A, sudut kandung A diberikan sama dengan ini mungkin 50, ini banyak, ini 80 darjah contohnya. Kalau maklumat diberikan dalam keadaan macam ini, sisi B, sisi C diberikan, sudut A diberikan, 3 maklumat, 2 sudut, 1 sisi, salah. 2 sisi, 1 sudut, sudut itu sudut kandung. Kalau sudut kandung saya sengaja, saya labelkannya macam ini. Jadi loretkannya macam itu supaya kamu tahu itu adalah kandung. Okay. Tapi ujian tak ada label. Okay. 2 sisi, 1 sudut kandung. Nak guna apa? Nak guna petua kosinus. Jadi petua kosinus yang kita guna ini, dia nak cari apa dulu? Apa yang kamu perlu lengkapkan topik ini, soalan ini adalah 2 sudut dengan 1 sisi. Ini adalah sasaran kamu nak lengkapkannya. Tapi antara dia ni, kamu kena cari sudut B, kamu kena cari sudut C, kamu kena cari sisi A. 3 perkara yang perlu kamu cari ini, mana satu kena cari dulu dalam keadaan soalan macam ni? Dia kena cari sisi dulu. Ya. 2 sisi, 1 sudut, kita cari sisi dulu. Sisi mana? Sisi opposite itu. Itu A. So, sekarang macam mana nak cari A? Ini rumusnya.
Jangan tanya cikgu, rumus ni datang dari mana dulu. Hafal dulu. Ikut dulu. Nanti ada satu, nanti dia akan terangkan. Okey. So, kalau nak cari A, dia kata, okey, kalau kamu nak cari A mesti ada kuasa 2, disamakan dengan B, nilai B, iaitu sisi B nanti di kuasa 2, sisi tambah dengan sisi C di kuasa 2, mesti tambah, tak boleh tolak, dan belakang ini mesti tolak, 2 darabkan dengan B, darabkan dengan C, lepas tu darabkan dengan nilai cos kepada sudut A. Ya. Jadi kalau macam itu, kita mula gantikan nilai. B itu apa? B itu adalah sama dengan 10. 10 kuasa 2. C sama apa? C sama dengan 12. Oke, 12 kuasa 2. Tolak dengan apa? Tolak dengan 2. 2 ini wajib. Oke, 2 itu wajib. Jangan pertikaikan. Itu wajib. Oke, lepas tu darab dengan B. B itu apa? B itu 10 balik. Darab dengan C. C itu apa? 12 balik. Dan cos itu adalah wajib. Jangan buka jadi sin. Ini petua cosinus. Darab dengan A. A itu apa? A itu 80 darjah. Okey. Jadi kamu tekan saja kalkulator kamu 100 tambah 144 tolak dengan 120 darab ini 240 darab dengan cos apa ni cos 80. Cikgu tak ada kalkulator. Siapa boleh tolong saya tekan kalkulator? Cos 80. Ada saya kalkulator. Simpan sinilah. Lupa saya. 4 in 1. Scientific calculator. Okay, so 80 punya cos. 0.1736. So bila dah dapat nilai semua ni, apa kita buat? Kita tekanlah kalkulator 100 tambah semua tu. Okey, so ini saya taruh dulu dengan 40. Okey, dan dia dapat 41 jadi 41.6. Okey, saya tolak cara lain ya. Okay, saya tolak terbalik. Boleh tak? Tak boleh, nanti kamu salah faham ya. Okey, tolakkan dengan jawapan tadi. Alamak mampu. Berapa tadi jawapan? 41 something kan? 67 macam tu kan? Betulnya ada satu lagi ya. Saya tak ingat ya. Saya main tolak tarik sebarang ya. Okey, lebih kurang. Okey, dapatlah 200. Tak boleh tulis sana, mesti tulis kat bawah. Jadi saya tulis kat atas 202.321. Akhirnya nak dapat A, kamu kena pindahkan punca kuasanya. Ya, jadi ikut. Taraf apa tekan punca kuasa. Jawapan sini adalah 14.224 cm contoh. Jadi kita dapatlah jawapan sini, lengkaplah satu nilai dah. Okey. So setakat ini faham sudah macam mana gunakan rumus petua ni? Faham. Okey, good So this is how you use the rumus. Jadi apa-apa pun tengok guna rumus tu dia tak susah. Yang susah apa? Hafal. Okay. Jadi awal-awal bagi ini bagus untuk kita menghafal ni. Kalau nak hafal Al-Quran tu, setahu cikgu pun awak bagi bangun tu kan, menghafal Al-Quran bagus tu. Nak hafal apa-apa saja kerja menghafal, awak bagi tu bagus menghafal. Nak hafal sejarah pun awak bagi bangun menghafal. Ya. Betul juga, ada orang setuju. Okey, jadi hafalkan satu rumus jangan hafal tu tiga-tiga no. Hafal satu cukup. Janji kamu faham konsep. Okey. Bila nak gunakan rumus kedua, kenapa ada rumus kedua, ketiga cikgu kata tak payah hafal? Tak payah, sama saja. Kalau tak faham, kalau tak percaya, bukan tak faham, tak percaya, cikgu tunjukkan pula yang kedua. Bila nak guna yang kedua cikgu? Bila guna dua, kalau dia bagi maklumat, okey. Tadi dia bagi ini kan. Sekarang saya tukar warna pen saya, warna oranye. Sekarang dia bagi pula apa? Dia bagi ini dengan ini pula, sudut B. Konsepnya masih sudut kandung. Masih sudut kandung. Dua sisi dan satu sudut kandung. Bila keadaan macam ni, kita nak disuruh cari apa? Kalau dia bagi macam ni, maksudnya kita kena cari yang opposite dulu.
Kalau dia bagi keadaan biru tadi, kita nak cari A dulu. Sekarang kalau saya guna yang merah pula, kalau dia bagi A, B dengan sudut C sebagai maklumat yang dia bagi, maksudnya dia suruh saya cari C pula. Okay. Jadi konsepnya dia berpusing-pusing dalam segitiga itu, tapi sama saja konsep. That's why kalau you hafal satu rumus, dia sebenarnya tiga-tiga ni sebenarnya satu rumus saja. Okay. Jadi kalau sudah paham cara nak pakai, untuk case pertama, 2 sisi 1 sudut, itulah caranya. Okay. Macam mana pula nak gunakan rumus ini untuk selesaikan case kedua? Cikgu, adakah case kedua kalau dia bagi tiga-tiganya sisi, ada rumus baru pula? Jawapannya, tidak ada. Dia masih gunakan rumus ini. Dia masih gunakan rumus yang sama. Tapi macam mana nak buat cikgu? Macam mana nak guna? Ya, jadi sekarang cikgu terangkan case kedua. Macam mana kalau dia bagikan ketiga-tiga maklumat adalah sisi, dan kita nak gunakan rumus yang sama untuk carinya. Okay. Katakan dia bagi kamu sisi A. Dia bagi kamu sisi B, dia bagi kamu sisi C. Iaitu ini sama dengan 14 tadi lah kan? Lebih kurang 14. Okay. Lepas tu dia bagi kita ni, ini 12. Let's say dia bagi saya ini 10. 3 sisi ini diberikan. Kalau 3 sisi diberikan, ingat tadi ya, 3 sudut, 3 sisi, 1 luas. 3 sisi sudah selesai, tinggal apa lagi nak cari? Tinggal sudut lagi nak cari. Luas ini, jangan risau, luas ini kemudian cari. Biasanya luas akan tinggal yang terakhir kita cari. Jadi saya tak nak sentuh luas dulu. Okay. 3 sisi lengkap diberi. Tak lain tak bukan, kenalah serang ataupun kena fokus kepada macam mana nak cari sudut 3 sudut itu. Nak cari 3 sudut dalam matematik, nak cari satu perkara, banyak perkara pun, dia kena buat satu-satu. Jadi sini ada 3 sudut A, B, C. Nak cari mana? Suka hati kamu, you decide. Kamu yang tetapkan. Ya. Dia boleh pusing kat sana, kamu sendiri decide. You decide mana satu you mau cari. Jadi kalau katakan, cikgu saya nak cari A lah, saya ni kan ikut urutan skema punya orang. A, B, C saya urut. Kalau ikut urutan, saya nak cari A, okey, otak kamu kata nak cari A, boleh. 3 sisi ada, nak cari A dulu, up to you. Kalau C kata saya nak cari B, boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Ya, okey. So, katakanlah nak cari A dulu. Apa nak buat? Kalau nak cari A, otak kamu pun berfikir tentang rumus A. Gunakan A ini. Okey. Macam mana nak fahamkan A ini kan? Sama aja kan? You see satu perkara umum kamu kena nampak. Depan ini kalau A, belakang itu sudut A. Nampak tak? Depan ini kalau B, belakang itu sudut B. Itu you kena nampak dia punya common sense dulu. Untuk rumus ni. Okay. Tadi ajar kamu pakai, sekarang ajar kamu mengenali rumus itu dengan lebih mendalam. Ya, apa ciri-ciri yang spesial yang senangkan kamu menghafal nanti. Okay. Kalau depan itu sisi C, belakang itu mesti sudut C, cos C. Itu kena faham dulu. Ya. Yang talang ini macam mana cikgu nak yang talang ini yang susah kita nak hafal. Yang tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu kalau kamu kata susah nak hafal pun tidak juga. Apa hal? Depan tu A, hujung tu A, yang tak disentuh apa? Yang tak disentuh adalah B dan C. Depan A, belakang A, yang tengah-tengah ni, ini tengah-tengah kalau kamu tengok semua 4 perkara ini, dia semuanya berkaitan dengan huruf kecil. Huruf kecil maksudnya semuanya adalah sisi. Janji kamu susun sisi itu dengan keadaan betul, iaitu sisi B square tambah sisi C square tolak dengan darab 2 dengan dua sisi jadi B dan C. Tengok B square C square 2BC. A square C square 2AC.
A square B square 2AB. Jadi dalam tu sebenarnya apa? Dua huruf itu aja yang bergerak kat sana, yang pusing-pusing kat sana. Jadi tak ada susah sangat, kan? Okay. Jadi katakanlah satu hari nanti label ini bukan ABC, tiba-tiba dia datang PQR, PQR. Sisinya mana lagi ada ABC, kan? Sisinya akan jadi PQR juga. Jadi kalau sekarang katakan maklumat ada nak suruh kamu cari huruf sudut P. Sudut P belakang mesti P. Tak maulah saya guna R lah sebab P ni hurufnya besar kecil sama. Jadi gunakan R. Kalau dia suruh kamu cari sudut R, belakang mesti cos R. Itu otak kena faham, kena ingat dulu. Depan tu mesti apa? Depan tu mesti sisi R. Yang tengah-tengah apa? Tengah-tengah ada P dan Q. Ini P square tambah ini Q square tolak dengan 2PQ. Nah, kamu isikan tempat kosong macam ini. Dan kamu akan senang untuk hafal rumus ini. Ya, depan belakang masih sama, tengah-tengah itu dua huruf yang lain lagi dan semuanya adalah sisi. Tidak ada kaitan dengan sudut langsung. Okay. So sekarang sudah ajar kamu macam mana hafal rumus dan kita gunakan. Gunakannya untuk case 3 sisi sekarang. Okay. Jadi berdasarkan kepada rumus soalan ini, ya, kita tengok dapat bawah. Ya, okay. Cukup pilih kata lain lah. Okey, so sekarang 3 sisi diberikan dan kamu kata kamu nak cari A dulu. Jadi kamu pun tulis macam ni dulu, rumusnya tulis dulu A sama dengan B tambah dengan C tolak dengan 2BC tolak dengan cos A. Saya nak cari A dulu. Lepas apa nak buat? Sebenarnya ganti saja nilai-nilai dulu. Ganti saja nilai-nilai dulu. A sama apa? A sama 14. Ingat label kena betul. Jangan kamu tak label dengan betul. Salah label, sudut lain pula kamu. Kamu nak cari A, nanti jawapannya keluar adalah untuk sudut B contoh. Kamu pun ingat betul. Salah. Jadi label itu kena betul. B itu adalah 12. C itu 10. Tolak dengan 2BC. Dan tarik dengan cos A yang tak diketahui. Okey. Ini pun ada square. So 196 equals to 144 plus 100 minus 240 cos A. Target kamu di sini A. A dia kawan baik cos, jadi tak boleh dipisahkan dulu. Seterusnya saya kalau nak cari yang warna bulat merah ni cos A ni, apa saya nak buat dengan nombor-nombor lain ini? Nombor-nombor lain semua sudah diketahui. Algebra. That's why di sini algebra sentiasa berlaku. That's why cikgu katakan dengan kamu hari itu, algebra mesti kuat. Algebra tak boleh tak kuat. Kalau tak kuat, sengsara nanti. Setiap topik melibatkan algebra. Sebab algebra adalah asas matematik. You nak buat tambah tolak darah bagi di mana saja kamu akan buat. Okey. So pindahkan 144 100 tambah jadi tolak. Lepas tu ini negatif 240. Bila pindah, ini dia hubungan dengan cos adalah darab. Ya, ataupun kalau cikgu tak nak, cikgu buat slow sikit. Saya tahu ada sebahagian sudah okey tapi ada sebahagian rakan tu masih ragu-ragu, jadi saya buat slow dulu. Okey. Saya pindahkan yang tambah tolak dulu. Itu lebih senang. Okey, selesaikannya. So 196 minus 144 minus 100.
Okey, apa jawapannya? Negative 48 sama dengan negative 240 cos A. Lepas tu saya nak pindahkan 240. 240 bila pindah jadi apa? Darab jadi bahagi. So negative ini bahagi 240. Divide by saya tak ada negatif. Ada agak negative 240. Betul kan ini? Is it correct? Betul? Cikgu sekali lagi ya, saya ni tak yakin ya, calculator ni. Okey, betul 0.2. So cos A equal to 0.2. Is positive negatif positif Jadi algebra di sini bila pindah minta tolong ini darab pindah dia masih jadi negatif Asalnya negatif dia masih negatif jangan pula kamu pindah jadi positif sebab ini adalah algebra perpindahan untuk darab bahagi. Darab bahagi pindah negatif di bawah. Okey, kalau tambah tolak dia akan positif jadi negatif jadi positif. Ya, okey. So dapatlah ini. Bila dapat ini macam mana nak dapat A? Shift cost. Ya, shift cost. Mana satu shift cost yang dekat kalkulator cikgu ni? Yang ini. Ya, 78.46 darjah, 3 darjah. Okey. Dan cikgu dapat sudah jawapan. Ini adalah jawapan berapa? Jawapan untuk sudut ini 78.463. Okey. So setakat ini nampak tak? Satu rumus guna untuk keadaan kedua iaitu tiga-tiganya adalah sisi. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Kalau faham, semua orang tekan 1. Kalau tidak, nanti dia tidur balik tu. Dia kena aktif sekejap. Ya, terima kasih kerana bangun pagi, temankan cikgu. Okay. Thank you, Daryl. Thank you, Aiman. Ramai Okay, ya. Harap kamu faham betul-betul sebab ini memang satu topik lagi boleh membantu kamu mendapatkan markah yang baik dalam exam ataupun dalam SPM. Ini topik yang boleh membantu kamu. Okay. Tapi kena fahamlah. Showmaker, kenapa showmaker? Kamu tak tekan 1 ataupun 1 kamu yang terbalik ini. 1 juga kan showmaker? Okey, ya. Okey. Okey. Jadi kalau dah sudah, inilah dia punya keadaan macam mana nak fahamkan rumus ini macam mana nak gunakannya. Okey. Okey, good. Kalau sudah kita tengok yang sebelah ni, sebelah sini sebenarnya cikgu tak nak buang masa kat sini Janji kamu sudah tahu macam mana gunakan rumus, hafal rumus sudah, nak guna macam mana. Kalau kamu nak menterokai dengan lebih mendalam, dari mana rumus itu datang cikgu? Kenapa rumus ini menyusahkan kami ini? Siapa yang ciptakannya ni? Hebat betul dia. Dari mana dia dapat idea nak ciptakannya? I told you sebenarnya tak lain tak bukan. Semua idea itu berkembang daripada teorem pada geras yang asal. Teorem pada geras yang kamu belajar dulu, Sokatuang tu, okay, ataupun bukan itu trigonometry. Yang kamu belajar tu hypotenuse hypotenuse square sama dengan adjacent square and opposite square, tambah dengan opposite square. Hypotenuse square equals to adjacent square plus opposite square. Okey, itu teorem pada geras. Itulah asasnya. Itulah ilmu asas yang mengembangkan banyak-banyak ilmu. That's why kalau kamu sebenarnya ilmu asas itu di sekolah belajar itu semua ilmu asas. Ilmu asas bila kuat sampai universiti masih juga ini asas. Ya, that's why apa-apa pun asas itu penting. Asas manusia inilah yang penting. Ya, kalau kamu faham betul-betul dia boleh dikembangkan, diterbitkan, menghasilkan banyak lagi teori-teori lain. Ya, jadi kamu kaji di sini. Bukan maksud cikgu suruh kamu kaji, maksudnya kamu tahu, kamu faham. Hanya kamu tak benar cantumkannya. Jadi kalau kamu kaji benda ini, dan kamu boleh belajar cantumkan ilmu. Okey?
Akhir sini ada lagi satu gunakan apa? Dia gunakan trigonometry yang asas. Trigonometry yang kamu belajar dulu, SOHCAHTOA. Okey. Jadi segitiga konsep asasnya apa? Konsep asalnya hari itu juga sudah perkenalkan. Hari ini dia menunjukkan bahawa teorem Pythagoras dengan trigonometry, waktu belajar form 1, form 2, asing-asing topik kan? Satu topik dia kan? Tapi dia digabungkan. Menghasilkan rumus baru. Okey ya. Banyak lagi kena digabungkan lepas ni ya. Segitiga sama sisi, sama kaki, semua itu. Segitiga bersudut cakar, bersudut tirus, semua yang diutarakan hari itu, semua ilmu itu mesti dalam otak kamu. Nampak saja segitiga, semua itu kena masukkan. Kalau nampak segi empat, ada segitiga tak? Cikgu apa hal tiba-tiba lompat pergi segi empat ni kan kita akan belajar segitiga. Betul? Tapi dalam segi empat juga tanya, ada segitiga tak? Ada. Ada. Berapa segitiga dalam segi empat? 2. 2. Jadi berapa jumlah sudut pedalaman dalam segi empat? Sudut pedalaman jumlahnya? 360. 360, betul. 360 asalnya dari mana? Kenapa 360? Dua segitiga. Asalnya adalah 2 segi 3. Betul kan? Jadi sudut pedalaman satu segitiga adalah berapa? 180. Tambah lagi 180. Menghasilkan 360. Okey. Jadi dengan asas ini semua ni itu masuk kamu. Kenapa macam ni? Segitiga adalah asas kepada geometri. Kamu nak hasilkan bentuk geometri, asasnya mesti mula dengan 3 dulu. Segitiga rupa macam mana? Cantumkan dengan segitiga satu lagi, dia menghasilkan segi 4. Cantum lagi dengan satu segitiga, dia menghasilkan segi 5. Pentagon. Tambah lagi satu, dia jadi heksagon. Jadi apa saja poligon yang kamu hasilkan, semuanya berasaskan yang pertama, iaitu segitiga. That's why segitiga punya ilmu mesti pandai. Nak jadi seni bina masa depan kan apakah? Asasnya segitiga. Triangle. Ya, jadi teori-teori triangle yang baru lagi nak diterokai adalah petua sinus dengan petua kosinus juga tentang segitiga. Segitiga akan dipelajari dengan banyak. Bila segitiga kamu kuasai, segi 4, segi 5, segi 6, semuanya boleh terjawab. Okeylah, itu panjang lebar pula cikgu. Okay. So tak apalah, jangan cakap banyak dulu. Jadi di sini dulu. Jadi kalau kamu nak faham betul-betul dari mana sudut ini datang, rumus ini datang, cikgu sarankan kamu kaji sendiri. Cikgu tak nak terang dulu, you kaji sendiri. Okay. Bila yang tadi itu sudah faham, rumus itu sudah faham. Okay, kita tengok dia suruh kita guna apa? Selesaikan, menyelesaikan segitiga melibatkan petua kosinus. Jadi saya ulang saja di sini, kita tengok maklumat. Tengok maklumat. Dalam segitiga ABC, AC, dia bagi huruf besar AC dia tak bagi huruf kecil jadi you kena tahu macam mana tukar jadi huruf kecil AC itu di mana? AC adalah sisi sini. AC sini AC ini sebenarnya dia adalah huruf B. Jadi otak kamu tukarkannya jadi B. Kalau terus guna B boleh tak? Tak mau guna AC boleh tak? Boleh, tak ada salah. Okey. Lepas tu BC. BC sama apa? BC sama 15. Mana BC? BC adalah sini. Sini adalah sisi A. Dan sudut yang dia berikan adalah sudut C. Okey, sudut C memang sudut C. Dan yang perlu kamu kena identify maklumat ni adalah sudut C ini adalah sudut kandung. 2 sisi, 1 sudut kandung. Apa dah pakai? Pakai kosinus. Untuk cari apa? Cari sisi AB, yaitu sisi C. Ya. Dan oleh kerana dia telah labelkan sisi C ini, ataupun tak apalah, tunggulah. Bila sampai sini kita sudah nampak ABC ini, maksudnya kita tahu kita kena gunakan rumus C. C square sama dengan B square tambah A square.
Oh, cikgu, AB tadi kalau ikut rumus tadi adalah A square B square kan? Ni. Kalau C, sini adalah A, ini adalah B. Kenapa cikgu mula dengan B dan A? Sama agak? Sama. A tambah B, B tambah A sama saja. Ya. Kalau kamu nak ikut, ikutlah. Cikgu ni kadang-kadang tak ikut sangat. Jadi konsepnya betul. A square tambah B square tolak dengan 2AB darab dengan cos C. Ya, okey. Ini rumus yang kamu hafal. Guna rumus ini. Tapi masa nak teruskannya, kita akan buat apa? Biasalah kita akan gantikan semua maklumat yang diberikan. 35 darjah. E-nya ini 15. Ini 21. Ini ada 2. Ini adalah B-nya adalah 21 square. E-nya adalah 15 square. Dan C-nya sekarang bukan C lagi. Jangan kamu biarkannya dalam huruf C. Soalan suruh kamu cari S. Dia ada bagi label khas. Jadi kamu kena tukarkan C jadi huruf X. Jawab apa yang soalan nak. Bukan jawab apa yang kamu hafal. Apa yang kamu hafal itu membantu kamu. Tapi bila menjawab, jawab apa yang soalan nak. Yeah. Always bear in mind, we are mathematician ini menjawab soalan orang, bukan menjawab teori sendiri. Orang datang rujuk kita, dia nak jawapan. Jawapan apa? Jawapan dia. Jadi dia kena akhirnya pusing kepada jawapan dia. Soalannya adalah X. Jadi jawablah untuk X. Jangan kamu jawab untuk C. Dia tak faham tu. Ya, macam itulah konsep kita fikir. Okey. Jadi apa nak buat? Yang seterusnya ni cikgu tak payah ajarlah. Tekan saja Q, letter. Sehinggalah dapat jawapan 12. Okey. Itu penyelesaian yang pertama. Yang menggunakan dua sisi, satu sudut. Ini pula adalah contoh ketiga-tiganya adalah sisi. Ketiga-tiganya adalah sisi dan soalan di sini dia tanya, dia nak satu sudut saja yang spesifik. Dia nak sudut J. KJL maksudnya sudut J. Baca dulu soalan. Raja sebelah menunjukkan sebuah segitiga JKL dengan panjang JK, panjang KL, panjang JL. Baca soalan tu senang faham, tapi nak bayangkan itu kena pandai bayangkan. Kalau soalan baik, dia bagi kamu gambar raja. Kalau soalan tak ada, tak baik, minta maaf tak baik, dia tak ada gambar raja. Tapi sekarang mengajar dia ada gambar raja kan. Saya nak tutup tak boleh, tangan saya tutup, kamu tetap nampak. Saya tak dapat nak tutup tangan saya dalam share screen. Ya, jadi contohnya gambar raja ni tak ada diberikan. Dia bagi jawapan soalan panjang macam tu. Macam mana nak buat tu? Lakang. Cikgu saya tak tahu macam mana bentuk. Alah, based on logic. Macam mana logik dah? JK. Dia bagi kari luruh pertama JK. Saya pun mulalah JK. J di sini, K di sini. Okey, berapa panjang? Okey, 30. Bayangkanlah 30 macam ni panjangnya. Jangan guna pembaris. Kita lakar saja. Sorry. Lepas tu KL. Mana KL? Oh, dari K ini sambung ke L. Sambung keluar boleh, sambung ke dalam boleh kan? Dua-dua boleh kan? Dua-dua arah mungkin kan? L di mana ni? L sebenarnya boleh berada di bulatan ini. Dia boleh cari L ni. Boleh ke mana saja. Jadi macam mana saya pilih? Tak ada bagi tahu. Hantam aja lah. Kalau ada orang kata saya nak suka yang bawa tu, pergilah bawa. Tak jadilah salah pun. KL. Kalau kamu kata di luar sini, letaklah di luar. KL. Tak ada salah pun. Ya, tapi nanti dia akan bagi tahu kamu salah ketiga. Jadi sampai maklumat kedua, kamu pun lakar apa yang kamu paham dulu. Let's say lah kamu terbuat, kamu buat yang luar ni. Ya, kamu buat yang luar. Minta maaf tak cantik, Okey, kamu buat yang luar. Dan di sini labelnya 25 cm. Kenapa? Kenapa pendek sikit? Tadi 30 panjang lah, sekarang 25 pendek lah sikit. Ya, kalau kamu terpilih satu garis di atas sana. Dan akhir sekali dia bagi satu lagi garisan, iaitu JL. JL dia kata 35. Logik tak? Logik kan? Dia lebih panjang. Dia paling panjang. Dia adalah sisi paling panjang dalam segitiga ni. Tapi tak boleh namakannya hypotenuse.
Jangan kamu kata yang paling panjang itu hypotenuse. Never use a hypotenuse sekiranya kamu tak ada maklumat tentang 90 darjah. Okay, hypotenuse only happen in the triangle. Istilah ini kalau ada 90 darjah, yaitu teorem pada geras muncul ataupun segitiga bersudut tegak muncul. That's why this question you don't know dia ada segitiga sudut tegak ke tak sudut tegak, you don't know. Jadi yang kamu boleh pakai sisi paling panjang. Betul? Ini paling panjang kan? Ini 30, ini 25 pendek sikit, ini paling panjang. Betul lah tu. Okey, kalau katakan kamu tadi tersalah pilih. Bukan tersalah lah, kamu tak sedar pun kan? Kamu coba-coba sajalah. So jangan takut coba. Coba tu tak salah. Kamu buat yang ini. Ini 25 pendek sikit. Okey, kamu sampai sini. Lepas tu ini lukis. 35. Macam sama panjang saja. Kan? Sepatutnya lebih panjang kan? Tukarkan dia, keluarkan sikit. Ubahkannya. That's why try and error must happen when you are sketching. Mesti try and error. Try and error itu akan menambahkan pemahaman kamu dalam topik ini. Always try and error, do some sketching. Okay, good. So katakanlah lebih kurang sudah logik dapat. Inilah jawapan kamu. Inilah keadaan kamu. Okay, labelnya L. Salah tak? Tak sama dengan yang atas. Kenapa nak sama? Yang atas tu pun tak semestinya standard, mesti kita ikut. Yang atas tu L yang di bawah, yang saya punya L di atas. Mana ada tak sama. Kalau kamu pandai terbalikkan ini, dia akan jadi macam ni. Pusingkan sikit, L di atas sudah pusingkan sikit, dia akan jadi sama lah tu. Ya, jadi sekarang sebab kamu ada segitiga nak rujuk, desoi kamu rasa tak sama. Sebenarnya sama saja tu, sama saja. Hanya pusing-pusing, kan? Desoi hari itu bila cikgu suruh kamu buat jangkaan lakaran dan hendak kepada cikgu kan berdasarkan ayat tu, lain orang, lain dia punya cara pusing. Ada orang mulakan garis pertama dengan cara senyap. Ada orang mulakan garis pertama dengan cara mendatang. Ada orang mulakan garis pertama dengan condong macam ni. Salah tak? Tak salah. Segitiga suka tiga lukis. Okay? Janji ukuran dengan sudut itu logik. Jadi hasil orang nanti ada orang tepat ni, ada orang tepat itu, ada orang tepat ni. Salah ke tak? Tak salah. Dia hanya pusing-pusing, Pak. Bila ada pusing nanti tiga-tiga pusing ke arah yang sama, letak match. Bentuknya memang sama. Ya. Okey, so apa? Habis. Masa nak habis sudah. Okey. Few more minutes to go. Okey, so bila ada lukis lakaran kamu, dia nak suruh kamu cari yang ini. Ini adalah sisi J. Sudut J dia nak suruh kamu cari. Jadi kamu mesti mulakan dengan sisi J. J square sama dengan K square tambah dengan L square tolak dengan 2KL, alamak KL, L itu besar pula. KL tarak dengan cos J. Is it? Sekarang tak main ABC lah kan? Konsep faham ABC dah boleh ganti dengan semua ni. Ataupun kamu juga boleh gunakan, kalau tak mau guna huruf kecil, nak gunakan huruf besar, boleh tak? Boleh. Kamu boleh tulis KL square, garis KL. K itu juga boleh guna JL square tambah dengan L itu adalah JK square tolak dengan 2JL JK dan cos J. Ini pun boleh. Sisi boleh diwakili oleh huruf kecil, boleh juga diwakili oleh huruf besar, tapi nak gunakan huruf besar dia mesti dua huruf disambung. Dua huruf disambung maksudnya apa? Menunjukkan bahwa jarak antara dua titik J dan titik L itu adalah konsep geometry coordinate. Boleh guna pakai juga. Ya. Okay, so I think I have cikgu dah cover macam mana nak masukkan maklumat. Okay. Di sini ada sedikit tips pintar. Okay. Dia sebenarnya nak kamu hafal lagi sebab dia tengok otak kamu ni banyak ruangan kosong kat dalam tu. Otak kosong mampu tak boleh lah. Maksudnya otak kita ni boleh hafal banyak benda. Dia nak bagi kamu kalau kamu nak cari sudut, kamu boleh hafal rumus ini juga. Jadi kalau kamu rasa diri kamu otak tu boleh hafal semua, you hafal semua, tak kisah. Kalau kamu rasa malah nak hafal, you hafal apa yang cikgu ajar kamu tadi, yang asal tadi, yang ini, tiga ni.
Nah, yang ini kamu hafal satu saja, fahamkannya betul-betul, dia juga boleh digunakan pakai. Cukup sudah sebenarnya. Tapi kalau kamu nak cepat, tak mau main ubah-ubah kat sana, kamu tak nak gunakan yang pertama untuk dimodify, kamu nak hafal terus pun boleh. Nah, ini adalah rumus yang boleh kamu gunakan untuk cari sudut. Okey. Sebenarnya rumus ini datang dari mana? Rumus ini juga datang daripada, tengok ni ya, tengok betul-betul ni ya. Cos A sama dengan B square tambah C square tolak A square bagi 2 BC. Semua tiga-tiga sisi di sini. Sisi B, sisi C, sisi A, B, C. Jadi semuanya sisi. Sudutnya di sebelah sini. Nah, kalau kamu nak hafal ini pun boleh. Dia sebenarnya datang dari mana? Dia juga datang dari rumus ini. Mana dia? Rumusnya. Nah, cikgu terangkan kenapa rumus itu boleh muncul. Okay. A square, ambil dari sini ya. A square tolak dengan B square tolak dengan C square sama dengan tolak 2BC. Saya buat langkah sikit ya. Okey, kita pindahkan tanpa tolak dulu, algebra tanpa tolak dulu. Lepas itu 2 ini, 3 ini pindah jadi bahagi. Tolak 2BC. Nah, jadi saya kosongkan ini. Tinggal apa? Tinggal cos A. Is it that? Nah, jadi adakah kamu nak hafal? I don't know, up to you. Okey, dia asalnya dari sini. You nak hafal benda baru, mungkin otak banyak kosong tu, banyak memori kosong kan? Sore kosong, gunakan dia. Tak apa. Boleh ya, boleh pakai. Okey, so itulah caranya untuk kosinus. Ya, okey, now. Soalan 9 ini pula apa jadi? Contoh 9 ini dikatakan dia gabungkan 2 segitiga dalam satu. Kamu pernah jumpa segitiga macam ni kan dalam form 1, form 2, form 3 dulu bila suruh kamu belajar cari sudut kan? Kan? Mula-mula ajar satu segitiga, lepas itu 2 segitiga di-combine. Nah, inilah combine-nya, bersilang pula tu. 2 combine bersilang. Kalau dalam bila combine ni dia jadi berapa segitiga? Siapa boleh tanya, boleh jawab dulu. Dalam sini ada berapa segitiga? Jangan tengok soalan dulu. Tengok gambar aja ni. Ada berapa segitiga dalam sini? Tak jawapan kamu dekat chat dong. 5. Olivia 5, ada yang 3, ada yang 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lain orang lain ya. Lima, 6. Semua okey. Banyak yang kata 5, banyak yang kata 3, banyak yang kata 4 Okey. 4 seorang Okey. Jadi mana satu betul ni? Tengok gambar aja satu saja. Lain orang, lain dia punya hasil pandangan. Jadi mana-mana yang boleh nampak dengan betul bilangannya, dan kamu akan dapat menggunakan petua dengan betul. Apa maksud cikgu bukan betul? Ialah petua itu guna di tempat yang ada bersegitiga. Jadi kalau kamu nampak semua segitiga, jadi kamu akan tahulah ke semua segitiga itu boleh gunakan petua untuk membantu kamu mencari bila keadaannya sudah mengizinkan. Tapi kalau kamu sepatutnya ada begitu banyak, kamu hanya nampak sikit saja segitiga, nanti kan mungkin kamu akan hang kat sana lah, nak cari jawapan tak tahu nak gunakan apa, nak cari jawab sebab kamu tak nampak segitiga. Bila tak nampak segitiga yang sepatutnya muncul, jadi petua ni tak boleh masuk. Tak boleh masuk, tak boleh pakai. Okay, so sebenarnya jawapannya berapa? Mari kita tengok segitiga yang pertama. Okay, semua orang nampak. This is the first one. Segitiga yang kuning. Of course, this is the second one. Saya percaya semua orang nampak. Okay. Merah pula. Okay, segitiga yang ketiga. This is the third one. Lepas tu warna apa lagi saya boleh pakai? Hitam. Okay. Ini segitiga yang hitam. Keempat.
Okey, dan segitiga yang terakhir saya guna hitam juga lah. Dia punya ink tak cukup banyak. Ini juga yang kelima. Nah, berapa segitiga? Ada 5. Okey. So bila ada 5, petua ini boleh digunakan untuk kelima-lima keadaan bila keadaan mengizinkan. Itu maklumat yang kamu belajar tadi berada berlaku di salah satu segitiga ini. Kamu boleh pakai. Ya, jadi walaupun sudah belajar teori petua sinus kosinus, memahami gambar rajah itu satu lagi teknik yang perlu kamu kuasai, di mana teknik itu adalah teknik asas. Ya, jadi mata ini memandang kena selalu memandang lah tu. Okay, jangan memandang tapi tak lihat, lihat tak pandang tak boleh, lihat kena mendalami ya, mengkaji gambar rajah itu. Bila ada banyak jumpa, banyaklah kamu boleh fikirkan ya. Okey. Thank you. Jadi sebenarnya ada 5 ya. Okey. Jadi kalau kita tengok soalan ini, kita dah nampak mana ni? Mana satu, sudut satu pun tak diberikan dok. Tengok, dia soalan simple saja. Macam ini dia bagi gambar rajah ni. Okey, cari panjang QR. Mana panjang QR? QR adalah sini. Nah, dia suruh kita cari panjang sini. Okey. Sisi ada, okey, dua sisi ada, sisi top tak ada. Dua sisi. Cukup ke tak? Tak cukup. Maklumat mesti 3. Sekarang sudah masuk ke soalan cabaran ada pun menyelesaikan masalah. Jadi nak selesai masalah, dia kata mesti ada 3. Ya, tapi ini hanya 2. Macam mana? Sudut mana dapat? Sekurang-kurangnya dia bagi saya 2 sisi, mesti ada satu sudut kandung ini kan. Nah, sudut kandung. Lalu macam mana dapat sudut kandung ni? Tak ada lah, dia bagi tahu apa pun ada. Tengok seberang lagi, tengok bawah kiri kanan semua ada. Okey. So apa dah buat? Tengok seberang lagi ni. Ini 6. Ini dia kata sama. Ini adalah sifat segitiga sama kaki. Jadi ini pun 6. Apa tujuan dia bagi saya sama kaki ni? Tak mau label terus pula. 6 tu tak nak label. Kenapa bagi saya macam ni? Bila akan bagi macam ni, 3 sisi dia berikan. Kenapa dia bagi saya 3 sisi kat seberang sana? Saya nak sini, dia nak bagi sana pula. Dia bagi kamu kat sana supaya kamu boleh cari sudut ini. Cikgu saya nak sebelah sini lah, saya nak kanan lah. Kenapa suruh saya pergi cari sebelah kiri? Itu adalah sudut bertentangan, bukan. Alamak. Apa nama sudut tu yang depan belakang dia? Ni. Kalau ini dengan ini, A dengan B, apa nama sudut tu? Sebelah sendiri tak? Saya lupa lah. Bersilang. Sudut bersilang. Sudut bersilang. Ya. Saya rasa betul lagi. Cikgu lupa istilah. Ya. Dia ada kaitan yang bersilang lah kalau tak betul lah. Eric, thank you. Kalau salah tu minta maaf. Kalau betul tu, Eric punya hal. Kalau salah cikgu punya hal. Okay. Jadi sudut bersilang. Dia adalah sama. Jadi di sini kamu nampak tak? Walaupun kita belajar segitiga, sudut, hal tentang sudut itu adalah asas dalam matematik yang mesti kamu kuasai. Begitu juga dengan keadaan macam ni. Kalau dia bagi sudut, dia suruh kamu cari sudut A ni, di sini pula dia bagi ini 120, macam mana cari sudut A? Kamu kena nampak sudut ini adalah sudut, ini adalah garis lurus, jadi sini adalah 180 darjah. Dia kena gunakan 180 darjah tolak. Benda-benda macam ni dia cikgu tak akan sentuh sangat sudah, sebab itu asas yang mesti kamu kuasai. Kalau tidak memang susah nak cari. Kamu tak nampak apa kaitan. Okey. Jadi untuk soalan ini sepatutnya dia berikan maklumat ini tapi dia sengaja tak bagi. Dia suruh kamu terokai sendiri. Nak terokai sendiri maksudnya dia perlu bergantung kepada nilai di sebelah sini, dan nak cari sudut di sini apa nak guna? Masih guna petua kosinus. Masih gunakan petua kosinus, iaitu 3 sisi diberikan. Jadi di sinilah dia mulakan dengan rumus yang dia suruh kamu hafal baru tadi. Iaitu dia nak cari sudut apa? Dia nak cari sudut S dulu. Dia cari sudut S ini. Iaitu PST. PST.
sudut S. Sudut bertentangan. Sudut berselang-seli. Iya kan? Pertentangan, kalau tak silap cikgu, ini nama sudut pertentangan kan? Kan cikgu salah. Cikgu tak berapa ingat sudah nama. Saya search Google tadi, cikgu. Hah? Saya search Google tadi. Search Google. Jadi namanya sudut pertentangan. Ini dia Ya. kan? Ataupun yang ini? Yang itu bertentangan lah. Ini A, ini B. Yang B itu bertentangan kan? B, ya. Oh, I see. Okay, thank you. Kalau yang sudut bersilang tu yang mana? Garis bersilang. Garis dia bersilang. Garis bersilang macam ni lah kan? Ini garis bersilang kan? Ya. So namanya bersilang juga. Maksudnya dia boleh nama bersilang, dia boleh nama bertentangan. Tak tahu. Tak apa. Tapi nama tu satu hal, tapi konsep faham dulu. Konsep faham dulu. Nama nanti cikgu akan coba ingatkan balik. Cikgu akan cari juga. Saya dah lama tak ingat sudut sudah. Sebab saya hanya hafal konsep saja sudah. Sorry ya. Lama tak ajar matematik. Jadi cikgu hanya ajar. Cikgu hafal konsep saja ya. Okey. Okay, so cari sudut ni. Jadi di sini ya, cara dia tulis langkah tu, dia tulis sudut PST. Kenapa dia tak sudut S saja? Kenapa dia dah gunakan istilah S saja? Kenapa dia ada PST? PST lebih spesifik daripada sudut S. Kalau sudut X terlalu umum. Sudut S ini dia boleh rujuk sini, dia boleh rujuk sini, dia boleh rujuk sini. Dia ada 3 tempat sudut S. Sebenarnya sini pun boleh. Keempat-empat lokasi itu namanya sudut S. Jadi mana satu yang kamu rujuk dulu? Okay. Jadi dari langkah penyelesaian seelok-eloknya kita kena tulis dengan elok supaya orang lain bila baca dia tahu secara spesifik mana yang kamu rujuk. Okay. Jadi untuk langkah pertama dia mesti melibatkan segitiga PST. That's why dia mesti gunakan sudut PST. Ya, jadi kenapa nak tulis 3 huruf? Itu sebabnya. Dia nak tentukan lokasi mana yang kamu rujuk. Okey, so bila dah dapat ini, dia dapatlah jawapan dia kan? Dia dapat jawapan 97. 97.18. 97.18 ni dia akan menjadi sama dengan sudut seberang sini. Ini juga nama sudut S, tapi sudut S ini nama apa? Sudut RSQ ataupun QSR. Mana-mana QSR biasanya dia ikut urutan lah. Jadi QR di sini ini sepatutnya dia gunakan label dulu. Kalau nak tulis label jangan kamu tulis S saja ya, kamu tuliskannya QSR. Okay. Kalau kamu nak lagi cantik, di atas ini kamu buat satu kesimpulan. Jadi sudut QSR sama dengan sudut PST yaitu 97.18. Kamu buat macam itu maksudnya sangat jelas. Ya, sangat jelas kaitannya. Okey, lepas tu barulah kanti masuk dalam rumus yang kamu nak cari. Okey, so ada nampak sudah macam mana sudut ilmu asas penyelesaian segitiga ini diaplikasikan dalam soalan-soalan triangle ni. Boleh faham sudah? Ada soalan dah? Ada apa-apa nak tanya cikgu dah? Zigzag. Sudut bersilang itu bukan yang macam zigzag itu kah? Zigzag bersilang. Kalau zigzag dia macam ini. Sini dengan sini. Ini adalah sudut selang-seli. Zigzag. Okay, sudut A dengan sudut B adalah sama. A sama dengan B atas nama sudut selang-seli. Itu cikgu ingat. Ya, zigzag. Selang-seli. Tapi garisan bersilang. Bersilang itu bersilang. Oh, dia bukan sudut bersilang. Dia sudut bertentangan. Ialah kalau cikgu tak silap macam namanya bertentangan lah. Dua ni bertentangan kan. Kalau tak silap cikgu lah. Oh, banyak sudah. Betul lah cikgu lama sudah tak ingat.
Nanti cikgu carikan, cari itu boleh sekejap cikgu dapat. Okey, so apa cikgu buku berapa? Buku apa maksud? Oh, okey. Apa maksud 15 darjah 30 minit? 15 darjah 30 minit. Ini namanya minit. Siapa yang tanya? Olivia. Thank you, Olivia. Okey. Dalam matematik, sudut ini, satu sudut, dia punya unit adalah darjah. Biasanya darjah. Ya. Tapi dia sebenarnya boleh juga dikaitkan dengan minit. Dikaitkan dengan satu lagi unit minit. Okay? Jadi sebelum kamu nak tahu apa itu minit, kita kena faham dulu apa hubungan darjah dengan minit. Satu darjah 60 minit. 1 degree equal to 60 minutes. Boleh? Boleh, okey. Jadi kalau dia sama dengan itu, jadi maksudnya di sini 30 minit, kalau satu darjah 60 minit, kalau separuh minit saja, separuh, yaitu 30 minit, dia sama dengan berapa darjah? Jadi sama dengan 0,5 darjah. Masuknya soalan atas ni 15 darjah 30 minit, kamu juga boleh tuliskannya, convertkannya menjadi 15,5 darjah. They are the same. Ya, ini dua ni masuk sama. Hanya kadang-kadang kamu nak guna minit, kamu nak gunakan darjah. Terutamanya yang perpuluhan di belakang lah. Yang desimal di belakang. Okey, ada lagi soalan lain? Ya. Jadi kalau tak ada, okey, cikgu kata hari ini sampai pukul 10 betul? Bukan 10.30 kah? Ya kah? Oh, saya salah. Minta maaf. Ingat 10. Okey, boleh kita teruskan. Kalau masih 10.30 saya teruskan mana Liu? Liu tak masuk Liu kata dia boleh datang, dia tak masuk. Legas, siang. Mana Liu dia? Legas. Dia masih ya. Siapa ko Legas masuk, suruh masuk. Siapa lagi tak masuk? Ramai lagi tak masuknya. Kesian. Apa salah tengok video cikgu nanti Okey, jadi soalan yang diberikan di soalan-soalan di sini sini tadi yang Olivia tanya, dia ada 55 darjah 13 minit. Jadi kalau kamu tak tahu bagaimana nak tekan, kamu nak tekan ini tukar kepada darjah, jadi ini 55 darjah, belakang tu nak tukar jadi perpuluhan kan. Kamu gunakan 13 bahagi 60. Everything divided by 60 kan, it will convert back to decimal. So this one is around 0.2 lah. It's around 2 something 2 something. So it's around 55.2 something at the back darjah. Okey. Jadi ini senang aja. Sini nanti kamu guna 180 tolak untuk dapatkan jawapan di seberangnya itu. Itu dah jadi sudut kandung. Okey, lepas itu gunakan formula Okey. Untuk penyelesaian masalah ni cikgu tak nak sentuh. Akan diajar, tapi sekarang cikgu nak kerja masa, saya tak nak sentuh banyak tentang penyelesaian masalah. Ini soalan kebat Memang soalan kebat tak mesti susah tau. Kebat maksudnya ingat kehidupan harian. In your real life. Maksudnya sudah kamu belajar tentang segitiga. Kamu keluar dunia ni, mana ada nampak segitiga ni? Depan rumah saya pokok ada kan? Jalan ada, bagar ada. Tak ada pun segitiga, mana ada dia dilukis kat sana. You kena bayangkanlah. Membayangkan segitiga dalam kehidupan kamu. Dekat kereta, mana ada segitiga? Kalau ada segitiga, konsep ini boleh tolong kamu cari jaraknya, cari panjangnya. Cari panjang tingkap ke mana ke kan? So, dekat kereta ada mana berbentuk segitiga? Siapa boleh beritahu saya? Kereta.
Ada nampak segitiga tak dekat kereta? Nah, sekarang cikgu melatih otak kemak kamu ni. Ya. No Asyirah, kamu nak cakap silakan. Tak ada. Tak nak. Maksudnya kereta tak ada segitiga ke kamu tak ada benda nak cakap? Tak ada benda nak cakap. Okey. Tak tahu. Macam tak ada. Macam tak ada. Yalah kan, mana ada kereta segitiga kan? Semuanya kereta segi empat kan? Okey, tapi cikgu dah kata tadi, apa-apa saja segi empat, dalam tu mesti ada segi tiga. Okey, bumbung kok sebabnya segi empat. Betul. Dalam bumbung ada segitiga tau. Bumbung kereta, kamu boleh boleh macam mana? Ni bumbung kereta. Bumbung maksudnya kena tengok dari atas kan. Bila tengok dari atas kan nak nampak bumbung aja kan, dia mesti nampak kaca depan belakang, dia mesti nampak bonet, dia mesti nampak bonet dengan belakang tu tempat letak barang tu kan. Ini engine, yang belakang tu tempat untuk bonet kan. Yang depan tu bonet, belakang bonet kan, lupa itu. Okey, bagus. Cermin. Tengok cermin ini. Potongkannya. Dah jadi segitiga lah tu. Cermin sisi pun. Okey, cermin sisi pun. Ni sisi ya. Pintu tengah-tengah kan. Ni pintu kat bawah kan. Potong ke bawah kan. Ni cermin pun segitiga. Cermin itu sebenarnya bentuk apa? Cermin itu lebih kepada bentuk trapezium. Dalam trapezium, lukiskan satu garisan, dah jadi segitiga. Lukis dua garisan, dah jadi 4 segitiga. Banyak segitiga yang satu. Okey, yang terakhir juga nak tanya. Roda tu ada segitiga tak? Roda kereta ada segitiga tak? Anik, ada segitiga tak dalam roda? Roda? Ha. Roda apa? Roda kereta ada segitiga tak? Kalau saya nak, saya boleh ada kan. Kalau tak ada, tak payahlah. Ya, tapi orang kata kalau letak segitiga dalam roda, macam mana roda nak berpusing kan? Ya kan, nanti dia ketung. Sebenarnya semua bentuk boleh ada segitiga. Kalau kamu masih ingat dulu belajar kan dengan lukis satu bulatan. Bulat terus Boleh dah nak hasilkan segitiga dalam bulatan? Boleh. Tengok ni pucunya, lukiskan satu diameter. Lukiskan 2 diameter dah. Lukiskan satu perentas. Dah satu segitiga. Segitiga ni sama kaki. Okey? Kalau sisi ini pun sama, itu dah jadi segitiga sama sisi. Kalau sama sisi, sudut pedalaman ini berapa darjah? 60 darjah. Okey? Kalau saya lukiskan satu lagi segitiga dalam sini, okey, ini hanya sama kaki. Kalau sama kaki, saya lukiskan lagi satu perentas. Sudut sini dengan sudut sini mesti sama. Ini kalau 20 darjah, ini 80 darjah, ini pun 80 darjah. Ini berapa darjah? Ini 20 darjah. Okey, jadi dalam bulatan, dalam roda tu pun boleh ada segitiga. Apa lagi dengan bumbung yang segi empat dulu. Satu kereta tu penuh dengan kereta. Tengok pandangan sisi. Macam ini bentuk kereta. Ini segi berapa nih? Siapa bagi tahu saya? Siapa boleh bagi tahu saya? Ini segi apa nih? Ini poligon nama apa? Tak ada suara semua. Ini nama apa nih? Apa gong ini? Berapa gong ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gong. Nama apa? 8 gong. Apa nama 8 gong ini? Masih ingat nama dia? Octagon.
Oktagon, betul. Oktagon. Jadi oktagon, dalam oktagon ada berapa segitiga? Banyak segitiga kalau kita nak lukiskannya, kan? Jadi segitiga boleh muncul di mana-mana. Ini boleh buat segitiga macam-macam segitiga. Kalau kamu nak tahu, berapa panjang dari sini sampai sana, kamu nak tahu berapa panjang sini sampai sana, semuanya boleh gunakan teori petua sinus dengan kosinus untuk tolong kamu cari. Itulah kebat. Itulah kebat. Mengaplikasikan ilmu segitiga dalam kehidupan harian. Apa saja bentuk kamu nampak. Jadi tataanlah soalan ini dia katakan. Ini soalannya. Injek Sivaraja mempunyai sebidang tanah berbentuk trapezium. Kita beli tanah ini memang tanah diukur dengan berbagai bentuk. Orang potong sini, potong sana punya tanah, kan? Tanah trapezium. Kalau kamu pergi taman, perumahan, kadang-kadang kamu pun nampak ada rumah tu, rumah berdiri kat sini. Tanahnya sengit ke tepi. Dekat LNG housing banyak rumah macam tu. Di mana sini sangat kosong, besar kawasannya. Itulah trapezium. Bila trapezium kat dalam tu, dia nak buat apa saja suka hati dia. Dia nak tarik wayar kan, nak tarik kabel kan, nak tarik piping apa-apa, semua perlu kira panjang. So, bidang tanah Sivaraja ni apa dia buat? Selamat di Bali ya, Sivaraja. Dia nak memasang bagar di sekitar kawasan tanahnya. Ini dalam terdapat sepatang pokok, pokok di sini yang berjarak 50 meter dari pucu. Dari sini 50 meter. Dia nak pasang tu ada pokok kacau. Encik Siva ni nak buat apa? Ingin membahagikan tanah itu kepada dua bahagian. Besarnya nak bagi kepada dua. Dan dengan memasang bagar tambahan dari pucu tanah es. Dari sini. Ke pokok. Dia nak sampai ke pokok. Dia tak nak tebang pokok tu. Hitungkan panjang bagar tambahan yang perlu dipasang. Jadi dia nak pergi beli bagar, kan? Beli bagar kat kedai hardware. Berapa panjang bagar dia mau beli untuk bahagian ini? Dia kena kira. Ini kalau nak kira ni lebih daripada 80 meter ni. Nak gunakan pembaris kira agak mampu. So orang kaya ni 80 meter tu jauh tu. Pembaris kena beli panjang. Jadi macam mana nak tambah pembaris dia nak kira. Jadi kadang ini macam mana nak hitung dia kata. Jadi dia potonglah ni, bila potong dah nampak segitiga. Dan nampak segitiga. Jadi macam tu lah keadaannya. Jadi macam mana nak kira? Cikgu nak kamu kaji sini. Boleh faham punya tu, you kena kaji tu. You kena belajar kaji. Kalau tak belajar kaji, soalan SPM keluar macam inilah. Nanti kamu tak tahu macam mana nak mula. Kebat kali ini kebat memang banyak soalan kebat. 50% of the question is kebat. Dia tak susah, dia hanya kebat, belum berfikir. Dia bukan bagi soalan macam ni. Soalan, sebenarnya semua maklumat diberikan macam tu. Segitiga, apa maksud pun tak payah tahu. Janji segitiga. Tidak, ini soalan terus. Soalan terus bukan kebat. Ini soalan kebat. Jadi latihan sini banyaklah. Tengok ini orang nak memanah. Tengok memanah pun ada segitiga. Kenapa? Sebab dia punya benda yang dia bergerak tu lurus. Kalau tak lurus, bukan segitiga, dia pengkang-pengkok. Apa-apa yang boleh lurus segitiga. Latihan latihan banyak ni. 9.5 untuk asas. Ini untuk 9.6 untuk kebat. Boleh tak saya habiskan luas segitiga? Satu rumus saja. Bukan rumus ini. Ini rumus kacang. Ini rumus asal. Rumus asal. Saya habiskan luas segitiga. Are you ready? Boleh, cikgu. Kena cepat. Minggu depan kita mula topik baru sudah. Tidak, minggu depan saya akan habiskan yang terakhir, berambiguity. Habis berambiguity, kalau dah faham, tak ada masalah, dan kita akan proceed bagi topik baru. Terus. Luas segitiga, rumus ini
1/2 tapak darah tinggi hanya boleh pakai sekiranya kamu nampak 90 darjah. Ya, ada 90 darjah dan ada tinggi dia. Ya, oke. Jadi ini adalah konsep yang paling asas kamu belajar dulu. Tapi soalannya sekarang, kalaulah suatu segitiga itu tidak ada tinggi, ya, dia tak beritahu tentang tinggi, dia beritahu tentang semua sisi ini, A, B, C. Tinggi tak tahu, tak ada 90 darjah. Semua sudut ini seperti yang biasa tahu, tak ada 90 darjah. Ingat kenapa belajar topik ini? Belajar topik ini karena segitiga yang dilukis bukan bukan segitiga bersudut tegak. Itulah sebab kamu belajar ini. Bila tak tegak, bukan sudut tegak, bukan segitiga sudut tegak, mesti ada cara lain yang lebih cepat nak selesai. Ya. Inilah caranya. Ya. Okey. Jadi kalau segitiga yang tak ada sudut tegak, boleh tak saya gunakan sisi-sisi dengan sudut-sudut yang tak ada 90 darjah tu untuk selesaikan segitiga ni? Jawapannya boleh. Dia ada rumus yang baru yang perlu kamu hafal. Di mana rumus baru ini kalau kamu kaji di atas ini, yang atas ini, yang ini, kenapa dia tunjukkan rumus yang asal dulu? Dia pun datang dari sana. It's also come from here. Hanya dia gabung apa? Dia gabungkan rumus ini dengan trigonometry, sin kostan. Okay, dan yang dia banyak gabungkan di sini dia gunakan trigonometry sin. Ya, oke. Okay. Besok kalau kamu tengok nih ya, rumus asal dulu ada 1/2 tapak darah tinggi, ada 1/2 kan. Rumus baru sekarang ada apa rupanya? Dia juga ada 1/2. Dia juga ada melibatkan banyak sisi. Dan yang lainnya dia melibatkan dan ada tambahan dengan sin C. Okay. So rumus baru luas, hafalkan lagi. Luas sama dengan 1/2 AB sin C. Atau 1/2 AC sin B. Atau 1/2 BC sin A. Salah satu diguna pakai. Oke. Jadi siapa nak beri rumusan untuk cikgu? Berdasarkan ketiga rumus ini yang kamu tengok ni, apakah kesamaannya, apakah kelainannya? Siapa boleh bagi cikgu sikit idea? Kalau berdasarkan ini saja. Anyone? Please, silakan. Apa cikgu tanya? Cikgu tanya, ketiga rumus ni apa persamaannya, apa kelainannya? Apa ciri-ciri kesamaannya dan kelainannya? Coba kalau kamu kaji. Dua sisi didarab bagi separuh, lepas tu didarabkan lagi dengan satu sudut. Okay, sin good. untuk satu sudut. Tapi yalah yang tu tapi yang di bahagian yang didarab tu berubahlah ikut apa yang kita cari. Ataupun apa makluman yang kita ada. Okey. Jadi secara amnya kita nampak semua itu adalah hasil darab dua sisi dengan satu sudut, iaitu sin sudut. Dan dibahagi dengan dua. Semuanya macam tu kan? Jadi maksudnya kalau nak guna rumus ni dia mesti ada dua sisi diberikan. Ingat mesti ada dua sisi diberikan dan satu sudut mesti ada. Baru boleh cari luas. Ada yang kedua kita nampak ada apa? Ada sesiapa nak cuba yang kedua? Ini kata dua sisi satu sudut. Ada yang lain? Ada yang nampak kelainan? Ada idea lain yang sama punya? Ada? Halo, ada? Ketiga sudut kandung.
cantik. Itu yang cikgu sebutkan tadi kan. Awal-awal cikgu asyik ingatkan kita orang, apa itu sudut kandung? Kena faham. Di sini luas ni akan gunakan sekali lagi sudut kandung. Ya, isi ya. A darab dengan B. Thank you Liang Liang bagus dia ternampak dia sudah nampak. Okay. A darab dengan B itu sisi A, sisi B, sisi A diberitahu, sisi B diberitahu. Dan dia mesti bagi satu lagi sudut iaitu sudut C, dan sudut C itu mesti sudut kandung. Okay. A sama apa, B sama apa, sudut kandung juga diberi. Kalau dia tiba-tiba bagi A, bagi B, lepas tu dia bagi kamu sudut C, sudut A, minta maaf, luas belum dapat dicari. Ya, kalau dia bagi maklumat sudut A, jangan kamu main ganti masuk dalam rumus ni. Habis cerita, salah habis. Walaupun boleh diganti, boleh ganti, tapi habislah nilai yang kamu dapat tu tidak sesuai dengan luas itu. Ya, boleh faham maksud cikgu? Boleh ya? Boleh. Okey. Jadi ingat dia mesti ada sudut kandung. Kalau tak ada, dan kamu jangan kata saya nak mula cari luas teruslah, tak boleh. Kamu kena cari juga sudut kandung ini dulu. Kalau dia bagi ini 60, dia tak bagi yang ini, dia bagi ini 5, ini dengan 10 contoh, sentimeter contoh. Dia bagi kamu yang sana. Jadi you kena apa? You kena cari ini juga. Kena cari ini dulu sebelum kamu cari luas. Ataupun kamu cari C. Either kamu cari sudut C ataupun kamu cari sisi C untuk membolehkan kamu mencari luas dengan rumus yang diberikan. Itu maksudnya ya. Okey. Jadi sekarang kita tengok macam mana guna rumus ini. Rumus ini mesti ada sudut kandung dan dua sisi dua sisi sudut kandung. Kita tengok contoh terus Contoh 11. Masa belajar memanglah dia semua bagi kamu siap-siap. Tapi masa latihan dan juga masa exam, tak adalah dia bagi terus macam ni. Dia akan bagi kekurangan, jadi kamu kena cari kekurangan dulu. Sekarang, ini sudut kandung. Ini dua sisi. Macam mana cari luas? Cari gunakan rumus. 1/2, okey. Sisi, dua sisi dia, masukkan dalam AB tadi. Darab dengan sudut kandungnya. Dan sini mesti sin. Jangan pula kamu letak cos ke sana. Dalam ini hanya ada sin dengan cos 2 saja yang terlibat. Tidak ada tan. Bisa tan masuk aja. Jangan kamu masuk tan dalam topik ini. Ya. Okey, lepas tu tekan kalkulator. Dapatlah jawapan. Very simple. That's only. Tak payah susah-susah bagi cari tingginya lah. 90 darjah lah. Kira Pythagoras lah. Nak cari itu boleh tak? Boleh. Banyak cerita. Banyak susah. Ya, banyak susah. Bukan susah, banyak leceh. Jadi kalau saya mati-mati nak gunakan cara lama, boleh tak? Boleh. Dengan cara itu, kalau kamu nak, kamu kena ni. Lukis segitiga sendiri. Satu garis lurus di tengah-tengah ni. Mendapatkan 90 darjah. Dan ini menjadi hypotenuse. Ini menjadi adjacent. Ada opposite. Lepas tu guna apa? Gunakan teorem, gunakan trigonometry, opposite over hypotenuse, iaitu sin. Sin 69 darjah sama dengan opposite over hypotenuse. Jadi nak cari opposite, ini pindah menjadi hypotenuse darab dengan sin 60 darjah, 69 darjah. Then you get the answer of the height. Bila dapat jawapan height, barulah kamu gunakan O times 6 divided by 2. Jadi dia punya proses lebih panjang. Bukan tak boleh boleh, tapi lebih panjang. Kalau nak gunakan teori lama, rumus lama. Jadi itu sebab dia tak nak kamu gunakan yang lama, dia nak kamu gunakan yang baru. Tengok yang baru. Satu barisan, habis cerita. Ganti saja, tak payah lagi nak cari tinggi, tak payah lagi nak cari opposite, semua itu tak payah. Terus nanti dalam rumus yang baru ini, selesai jawapannya. Jawapannya segera keluar, 2 langkah selesai. Ya, itu sebab bila belajar rumus ini, dia lagi membantu kamu mempercepatkan langkah kiraan. Okey, dan soalan 12 pula ni yang terakhir, okey, soalan 12 ini apa pula? Saya bagi kamu luas.
Luas kamu tak payah cari. I give you the luas. Yang saya nak kamu cari, tolong saya cari sudut kandung ini. Okay? Dia terbalik pula. Jadi macam mana cari sudut kandung? Sama juga, masukkannya dalam rumus tadi. 1/2 AB sin C. Okay? Dua sisi diberikan, dimasukkan. Sudut yang tak diketahui itu, sudut kandung itu dia label sebagai theta. Jadi kita gunakan simbol theta. Okay, simbol theta. Okay, dan buat algebra. Is it? Algebra again. Bahagi, ini tarik ini, bahagi 2. Pindahkannya jadi bahagi. Lepas bahagi, tekan shift sing ya, tekan shift sing. Sini dia begitu cepatlah, dia tidak tunjukkan setiap langkah. Dia tak tunjukkan setiap langkah. Jadi sepatutnya kamu kena tunjukkan langkah dia. Okay. Contohnya sini, okay. Bila ada pindah, sin theta sama dengan 50 bagi 61,06. Jadi kamu tunjuk 50 bagi 61,06. Dapatlah jawapan 0.8189. This is sin theta. So theta equals what? Theta equal to shift theta. Shift sin. Shift sin you get 54.97 degree. Nah, jawapan dia sini. Okay. So itu antara cara dia lah. Okay. Jadi rumus bila sudah faham, cara nak gunakan rumus, suruh kamu cari luas boleh, dia bagi kamu luas, suruh kamu cari sudut boleh, ataupun dia bagi kamu luas, sudut dia bagi, sisi dia bagi, sisi satu lagi tak diberikan. Boleh tak? Boleh. Itu cara menggunakannya nanti. Okey. So ini saja rumus untuk luas. Ini saja rumus untuk luas yang boleh kamu dapatkan. Sebenarnya di sini dia ada satu lagi rumus luas segitiga yang kedua, tapi kami boleh tak ajar rumus ini di bawah keadaan COVID-19. Kami tak payah ajar ni, tapi nak ajar pun tak susah. Kamu tengok ni, lagi senang sebenarnya, lagi senang, tidaklah susah sangat. Segitiga ini berlainan dengan segitiga yang tadi. Adalah segitiga tadi dia beri kamu dua sisi satu sudut, suruh kamu cari luas. Okay. Gunakan rumus 1/2 AB sin C. 1/2 AB sin C. Dua sisi satu sudut. Kalau dia bagi kamu ketiga-tiganya adalah sisi, rumus ini dulu tak ada diajar, di bawah silibus KSSM baru ini baru ada. Dulu kami tak ada ajar rumus ini. Maksudnya sekarang dia ajar kamu. Maksudnya dia nak kamu lebih menguasai banyak lagi cara. Okay? Tapi sebenarnya, yalah, ajarlah. Pun tak susah juga. Kalau tiga sisi diberikan, tak ada satu sudut. Kalau kamu nak gunakan cara kedua tadi, nak gunakan cara kedua ni, iaitu 1/2 AB sin C, nak gunakan rumus ini. Maksudnya kamu kena cari sudut dulu. You kena cari salah satu sudut. You have to find it. Tapi sebenarnya tak payah. Dia ada satu rumus yang baru namanya rumus Heron. Ini rumus Heron. Heron ini asalnya oleh siapa? Hero of Alexandria, ataupun dikenali sebagai Heron. Orang ini, orang mathematician ini, dari Yunani. Ahli matematik Yunani, berapa lama sudah dia. Tengok orang zaman lama ni hebat. Semua teori yang kita belajar ni, belajar teori orang lama ni, diguna sampai hari ini. Ya, jadi dia menghasilkan rumus ini, dia menghasilkan formula ini. Tambah sudut, saya juga boleh cari luas segitiga ini. Tambah sudut. Macam mana? Tak payah nak cari tinggi. Tinggi 1/2 AB tu, 1/2 tinggi darah tapak tu tak payah. Tak payah perlu cari tinggi, tak perlu. You ada sisi, tiga sisi, you boleh lain kali separang kamu lukis. Suka hati kamu lukis, janji kamu guna pembaris lukis betul-betul.
Ini 10, ini 11, ini 12. Kamu cantumkan 3 garisan itu cantum menjadi satu segitiga, dan kamu boleh cari luas di sini dengan sangat senang, yaitu gunakan rumus Hurong ini. Oke, jadi macam mana nak fahamkan rumus Hurong? Pertama, dia kata, sila hitungkan semi parameter. Perimeter itu, apa maksud semi perimeter? Perimeter adalah apa? Perimeter adalah panjang luaran, yaitu 10 tambah 11 tambah 12. Oke, perimeter. Perimeter itu ditambah dan dibahagi dengan 2. Itu namanya semi, separuhkannya. Oke, jadi 10 tambah 11, 21, 21, 33. 33 bahagi 2 jadi apa? Bagi 2 menjadi 16,5. Oke, dah dapat separuh. Oke. Lepas dapat separuh ini, apa yang dia nak kamu buat? Kamu gunakan separuh perimeter itu, yaitu di label sebagai S. Oke, di label sebagai S. Kamu gunakan separuh itu. Oke, tengok. Tarakkan dengan separuh itu, tolak dengan sisi pertama, yaitu 10. Tarak dengan separuh perimeter itu, tolak dengan sisi kedua, yaitu 11. Tarak dengan separuh itu, tolak dengan sisi ketiga. Maksudnya, apa hasil separuh daripada ketiga-tiga sisi tadi, ditolak dengan ketiga-tiga sisi, hasil tolak mereka ditarakkan. Lepas tarak hasil tolak mereka itu, tarak lagi dengan perimeter, separuh perimeter itu kembali semula. Dan hasil tarak mereka dipunca duakan. Ya, nampak complicated, tapi cara buat sangat senang. Dia hanya melibatkan apa? Melibatkan hasil operasi tambah, bahagi, tolak, darab. Maksudnya tambah, tolak, darab, bahagi. 4 operasi luas sudah selesai. Of course, tambah satu lagi punca kuasa 2. Oke, ini boleh paham? Terakhir ni, boleh paham? Boleh. Boleh. Boleh ya. Jadi ingat, ini adalah cara kedua kamu boleh pakai ya. Jadi dengan adanya cara ini, lain kali di mana segitiga kamu jumpa ada panjang sisi, ketiga-tiga sisi, tak payah nak sibuk-sibuk pergi cari dia punya sudut. Boleh tahu sudah. Boleh tahu sudah dengan menghafal rumus ini. Rumus ini namanya rumus Hurong. Siapa nak jadi hero, inilah dia. Oke, gunakan rumus ini. Cikgu minta maaf, cikgu pun hari ini baru tahu ada rumus ini. Okay. Cikgu pun baru belajar. Apalagi kamu kan? I also learn something new. Next time kalau saya nak buat project, saya boleh gunakan ini sudah. Ya. Okay, so that's all for today. Jadi minggu depan cikgu akan ajar pula yang berambiguity case yang terakhir. Berambiguity. Untuk belakang-belakang ini saya tak akan ajar sudah ya. Bukan kata tak penting ya, penting. Yang belakang ini lagi hebat. Lagi hebat. Okey. Dia even melibatkan 3 dimension. Dalam 3 dimensi ada 2 dimensi. Perkara ini kamu sudah belajar masa dekat tingkatan 2, saya tahu. Kalau tak silap saya. Ya, saya benar-benar masuk tingkatan 2 ajar mereka tengok buku mereka. Dalam segi 3, dalam 3 dimension punya diagram, dalam 2 ada 2 dimension punya diagram. Dalam sana boleh hasilkan banyak bentuk segitiga. Ya, antara sata. Itu next year baru cikgu sentuh. Boleh ya? Jadi bagian tu next year cikgu sentuh 3 dimension. I try not to sentuh now Okay. Yang cikgu sentuh adalah asas dulu, petua sinus, petua kosinus dengan luas segitiga ada 2 rumus. Dan case berambiguity cikgu akan ajar minggu hadapan. Habis saja minggu hadapan case berambiguity, kita akan masuk topik geometry coordinate. Ya, okey. So terakhir dari cikgu, latihan ini sila buatlah sila buat paling banyak latihan boleh buat sampai formula kalau hujung minggu ni 9.8, 9.9 sampai sini sebenarnya kamu boleh sampai latihan intensif 9.3. Ya, kalau tak buat semua, at least you touch, jangan langsung tak buat. Pilih mana yang mencabar. Makin mencabar kamu buat, makinlah ilmu kamu dapat. Okay, jangan langsung tak buat anak-anak.
Kalau tak buat, ilmu tak lekat. Okey, soalan cikgu yang terakhir. Cikgu sebenarnya nak rancang kelas tambahan untuk anda semua ya. Okey, mana kelas tambahan cikgu? Oh, dekat Clarissa. Clarissa. Okey. Okay, so kalau ikut perancangan cikgu, setiap minggu, kalau mulai minggu hari ini lah sebenarnya ya, hari Selasa seperti biasa kelas kita, hari Rabu malam tu, cikgu akan buat selalunya buat perbincangan soalan kan, juga cikgu akan gunakan untuk mengajar. Dan hari Sabtu macam hari ini, 8.50 sampai 10.30, ini kalau cikgu tak ada hal, kadang-kadang sekolah ada hal apa kan, kalau tak ada cikgu ingin nak buat satu sesi kelas. Jadi satu minggu ada 3 kali cikgu buat, cikgu berharap dia dapat tolong untuk menghabiskan silibus ini dalam masa 3 minggu sebelum ujian. Ujian ini pun tak tentu, mungkin ujian ni masanya akan diawalkan lagi, bukan sampai 1 Disember. Jadi mungkin hanya ada 3 minggu atau 2 minggu. Okay. Jadi kalau dengan adanya ini, adakah kamu orang dapat? Itu soalan cikgu. Nak ke tidak? Terutamanya hari Sabtu tu. Sila beri respon yang terakhir untuk cikgu. Okay. Okay, thank you Rina atas respon. Okay. Kira pun boleh. Yang lain silakan. Ataupun macam ni. Ya, Aiman, thank you. Nanti cikgu akan postkan ini cikgu akan postkan ini dekat grup kita. Okay, Farid, thank you Eric juga. Juga akan postkan cadangan ini dalam grup dan sila tuliskan nama kamulah untuk setuju seperti yang dibuat oleh Clarissa pada hari semalam supaya semua orang nampaklah. Jadi kalau setuju kita akan stick to the time dan cikgu akan jumpa kamu 1 minggu 3 kali. Ya, MX tu okey. Okeylah, jadi setakat hari ini dah overtime. Thank you very much for your time. Arigatou gozaimasu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Terima Bye. kasih cikgu. Thank you.